nak bawakan buku Book of the Month pada minggu ini, iaitu How to Get from Where You Are to Where You Want to Be. Ditulis oleh siapa? Ni dia, oleh Jack Canfield. Okay, nama diberi adalah Nur Isyah binti Khalid. Ni nama Kak Yang ada dekat sini. Nur Isyah binti Khalid atau lebih dikenali sebagai Kak Yang. Sekiranya anda down, biasalah kadang-kadang kita ada moral kita ada down, kita buat bisnes yang kadang kita tak dapat prospek, kita buat kita buat file basic kadang-kadang tak boleh nak close. Cuba baca buku ini, dia ada banyak tajuk, dia ada banyak bab di dalam buku ini, dan salah satu daripadanya adalah Decide what you want to be. Decide what you want. Apa yang kita nak di dalam hidup kita sebagai contoh. Okey, yang pertama, kalau kita nak jadi apa? Kita kena putuskan pada diri kita sendiri. Okey, sebagai contoh, waktu kita kecil dulu, memang biasa kan, masa kita sekolah rendah, sekolah tadika, mak kita, ayah kita, even abang kakak kita, even kawan-kawan kita, cikgu kita akan tanya pada kita. Okey, mungkin tanya pada Kak Yang. Yang, masa kecil dulu, yang esok nanti besar nak jadi apa? Ada kan soalan macam tu. Nanti besar nak jadi apa? Apa cita-cita yang ni Kak Yang kata? Contoh pada diri Kak Yang sendiri ya. Okey, nak jadi apa? Nanti bila besar nak jadi apa? Dan kita biasanya akan jawab berbagai-bagai. Nak jadi polis lah, nak jadi askar lah, nak jadi bomber ke, nak jadi tentera ke, okey? Nak jadi kata kerja bank ke, nak jadi doktor, jadi lawyer, macam-macam. Nak jadi engineer, macam-macam jawapan kita pada ketika itu. Betul tak? Tetapi sebenarnya kita pada masa tu kita kecil-kecil apa yang kita faham sangat. Kita tengok macam selalunya kita tengok doktor, kerja doktor ni macam best je. So kita cakap pada diri kita nak jadi doktor. Ataupun kita tengok orang lain best yang jadi polis, kita pun cakap lah kita nak jadi polis sebenarnya. Tetapi kita tidak ada matlamat sebenarnya. Kita hanya tengok pada apa yang kita suka. Betul tak? Kita tengok apa yang kita suka dan kita kata kita nak jadi ataupun nak join jadi pekerjaan macam tu. Okey. Tetapi di dalam kehidupan yang sebenar, bolehkah ia dijadikan sebagai reality? Bila kita cakap kita nak jadi doktor sebagai contoh, nak jadi doktor. Adakah betul-betul doktor tu adalah bidang yang kita minat? Nak kena tahu tu. Okey, nak kena tahu. Kak Yang tak nak bawakan contoh yang lain, Kak Yang cakap pada diri Kak Yang sendirilah. Okey. Kak Yang dulu kalau kecil-kecil kan, kalau mak, ayah, arwah, abah, Kak Yang selalu tanya, yang nak jadi apa nanti esok besar? Kak Yang jawab apa tau? Kak Yang cakap Kak Yang nak jadi pengurus bank. Jangan gelak itu cita-cita Kak Yang masa kecil-kecil tu yang memang tak tahu apa-apa sekalipun nak jadi pengurus bank. Sebab apa Kak Yang tengok apa? Kerja dekat bank ni ada banyak duit. Betul tak? Bank memang ada banyak duit. Jadi macam seronok aja. Bestnya kalau ada duit, tapi padahal duit tu bukannya duit kita. Duit tu semua duit orang. Bukan duit kita. Jadi Kak Yang rasa macam seronok juga kerja dekat bank. Tetapi bila dah besar, masa dah sekolah tingkatan tu sekolah rendah, masa sekolah rendah, masa tadika, itulah cita-cita Kak Yang. Tetapi bila dah besar di sekolah menengah, Kak Yang rasa macam tak nak jadi pengurus bank. Sebab apa? Sebab Kak Yang tak suka prinsip account. Subjek yang memang Kak Yang tak suka adalah prinsip account. Jadi macam mana nak jadi pengurus bank, nak kerja dengan bank tapi tak belajar tentang account? Macam tak logik, betul tak? Jadi kebetulan pada selepas dulu SRP zaman Kak Yang dulu SRP, sekarang ni mungkin panggil lepas tu ubah PT3, PMR, lepas ni sekarang dipanggil PT3. Lepas PT3 Kak Yang dimasukkan ke aliran sains. Sekolah cikgu dah bagi dah lah sebab bergantung pada result. PT3 masa tu SRP masuk bidang sains. Okey, bidang sains itu mak abah Kak Yang kata apa? Nanti yang besar jadilah doktor. Jadi doktor, alamak jadi doktor.
Kak Yang bukan kata tak nampak doktor tu satu pekerjaan yang bagus, tetapi Kak Yang ada satu kelemahan di mana Kak Yang tak boleh jadi doktor. Okey, minta maaf para doktor sekalian, dila-dila yang menjadi doktor, minta maaf. Kak Yang boleh jadi doktor tapi Kak Yang ada kelemahan satu sebab Kak Yang tak boleh bau nanah. Kak Yang rasa Kak Yang tak boleh benda itu. Kak Yang boleh tengok darah, Kak Yang boleh berdepan dengan mayat, tetapi benda-benda yang lain tak ada masalah, tetapi Kak Yang kelemahan Kak Yang adalah nanah. Kak Yang tak boleh bau sebab Kak Yang rasa nak termuntah. Itu adalah kelemahan Kak Yang, so Kak Yang decide tak nak jadi doktor. Dan bila masuk ke alam seterusnya lepas habis PM, kita dah ada nampak buka satu lembaran baru di mana perlu pilih bidang yang kita nak belajar. Ke further study kan, habis PM. So Kak Yang pilih bidang engineering. Sebab apa bidang engineering? Sebab arwah abah Kak Yang dia memang terlibat secara langsung dalam engineering, tapi engineering mechanical lah. Dia abah Kak Yang ni pandai repair kereta sebenarnya. Kereta apa-apa semua dia tahu buat. Tapi Kak Yang takkan dah nak lumurkan minyak dekat tangan Kak Yang ni kan. Dengan minyak-minyak hitam pun semua tu, of course lah macam perempuan macam pelik pula kan. Tapi Kak Yang ambil bidang engineering di dalam elektronik. Jadi rasa macam best lah kalau boleh jadi engineer. Jadi sampai sekarang daripada sejak itu Kak Yang ambil belajar dalam bidang engineering, elektronik engineering dengan lebih tepat. Okey. Dalam buku ini juga, itu contoh-contoh lah supaya anda semua faham. Dalam buku ini juga dia kata kalau kita nak jadi apa, kita sendiri kena decide apa yang kita nak jadi. Tak perlu ikut kata orang lain. Ada setengah orang, macam Kak kata tadi, mak ayah Kak Yang, mak abah Kak Yang suruh jadi doktor. Kita tak perlu ikut ya. Kita tak perlu ikut. Kalau benda tu kita rasa kita tak minat, kita tak suka, tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Ada setengah mungkin kena paksa kahwin dengan seseorang, si pulang dan si pulang. Kalau kita tak suka, buat apa kita nak hidup, nak berkahwin, nak gadaikan seluruh hidup kita bersama dengan orang yang kita tak suka. Begitu juga. Buku tu dia cakap macam ni ya. Dalam lagi satu, kita perlu mengenal pasti apakah matlamat. Bila kita dah decide apakah matlamat kita. Matlamat kita kalau kita contoh nak jadi engineer, matlamat kita apa? Matlamat kita apa? Nak jadi engineer macam Kak Yang nampak pada kita ketika itu, zaman Kak Yang banyak kilang-kilang ataupun kawasan perindustrian tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Jadi Kak Yang nampak peluang pekerjaan ada di situ. Kak Yang tak didedahkan dengan bisnes ataupun perniagaan sebab Kak Yang tak tengok contoh-contoh tu daripada environment Kak Yang ataupun sekeliling Kak Yang. Jadi kalau orang yang biasa didedahkan dengan bisnes ataupun perniagaan, tak kisahlah berniaga di pasar malam ke pasar tani, mungkin Kak Yang cenderung untuk mengambil further study ataupun belajar ataupun cita-cita Kak Yang nak jadi seorang businesswoman. Nampak kat situ? Di dalam buku ini juga, Jack Canfield dia bagi tahu bila kita dah ada matlamat, kita nak sesuatu, kita kena list down apa yang kita nak. At least 30. At least 30 item kita nak apa. Sebagai contoh. Ataupun Kak Yang lebih senang kalau kita dah belajar dalam PAT, dream chart. Dream chart. Apa yang kita nak. Sebagai contoh, kalaulah kita ditakdirkan hidup dalam masa 6 bulan lagi, apa yang kita nak buat? Kita dah belajar dalam PLT kan. Dalam masa 6 bulan lagi, sebagai contohlah, kalau kita diberitahu oleh doktor kita ada penyakit sekian-sekian, dalam masa 6 bulan lagi ya, awak ni boleh hidup. Apa yang kita nak buat pada waktu itu? Kita kena tahu. Kita kena list down. Apa yang kita nak? Kita nak buat ini, kita nak buat ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Itu yang kita perlu buat. Daripada list down 30 benda tu, kita prioritikan mana. Nombor 1, kita perlu buat apa. Nombor 2, kita perlu buat apa. Nombor 3, kita perlu apa. Dan seterusnya. Kita prioritikan dulu.
Dan lagi satu contoh. Kalau kita nak memiliki rumah, ni contoh yang paling senang lah, rasa semua yang lebih faham, okey. Nak memiliki rumah, kita kena ada dream. Kita kena ada dream di mana kita nak rumah yang macam mana. Sebagai contoh, kita nak ada rumah ataupun kediaman di tepi pantai. Sebagai contoh di tepi pantai, setiap hari boleh dapat angin sepoi-sepoi bahasa angin laut. Lepas tu kita boleh berenang selalu di pantai. Dan di dalam rumah tu kita kena dream. Dalam rumah kita tu ada cat yang berwarna apa, apakah hiasan di dalam rumah kita. Kita nak tahu yang ni letak kat mana, yang ni letak kat mana. Dalam warna apa, contoh warna putih combine dengan warna biru ataupun warna kelabu, contoh saja. Okay? Lepas tu dekat bilik tidur kita nak buat macam mana. Kita perlu ada dream, kita ada perlu matlamat tu. Kita perlu set benda tu. Okay? Okay, dan buku ini juga best, kat yang baca memang best. Kita perlu mengenal pasti apakah kelebihan kita. Okey, kelebihan kita sebagai contoh. Sebagai contoh, yang rasa ramai yang tahu, ramai yang kenal siapa dia itu, Oprah Winfrey. Oprah kan dia ada satu talk show dengan Oprah. Ramai yang kenal kan yang perempuan yang berkulit hitam tu, tapi bila dia bercakap dia ada talk show dia sendiri. Okey. Tu sebagai contoh. Kelebihan dia sebab dia bercakap, so dia menggunakan kelebihan itu untuk mencari rezeki. Dan juga macam Bill Gates, kelebihan dia sebab dia genius, dia pandai, dia mereka cipta IC apa semua, dan semuanya dia ada matlamat. Okey, sebagai contoh, matlamat tu dia macam mana tau? Matlamat tu macam GPS lah. GPS ataupun kita sekarang ni guna Waze, kita guna Google Map. Kalau kita nak pergi dari satu tempat ke satu tempat yang kita tidak tahu, kita menggunakan GPS, kita menggunakan Google Map, kita menggunakan Waze. Jadi matlamat tu kita dah ada. Saya nak pergi dari tempat ini sampai ke tempat ini. Kita ada matlamat kita sendiri. Kita tahu kita nak tuju ke mana. Maknanya kita bukan buat sesuatu benda tu dengan membuta tuli. Kita buat tu mesti ada matlamat. Dan pastikan matlamat tu sampai. Kita kena perlu ada satu impian yang sangat besar dalam hidup. Sebab tu Kak Ain kata dia related dalam subjek kita di dalam PAT tu, iaitu dream chart. Ya, sebagai contoh, kenalkan bekas Presiden Amerika Syarikat John F. Kennedy. Dia mengimpikan, dia menghantar seorang untuk berada di bulan. Dan impian dia tu tercapai. Kalau ikut sekarang logik, memang macam tak logik je. Manusia berada dekat bulan dengan tak ada atmosfera, tidak ada udaranya kan. Tapi impian dia tu akhirnya menjadi satu realiti. Dia hantar Neil Armstrong, tak silap Kak Yang, sampai ke bulan. Nampak kan? Itu satu impian yang sangat besar tu. Dan sebagai contoh tadi Kak Yang dah sebut nama Bill Gates. Bill Gates, apakah impian dia? Impian dia adalah untuk nak tengok semua rumah ni ada at least satu komputer, di mana komputer tersebut boleh di-connect dengan internet. Kalau tak ada internet, tidak ada komputer pada sekarang ni, rasanya kita tak boleh juga Zoom meeting pada malam ini. Nampak tak? Niat mereka satu dream yang sangat-sangat besar, tetapi ia mampu dilaksanakan dengan jayanya. Kita nampak ketika ini. Dan semuanya bertitik tolak dengan dream.